Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, salam pelanta satu Malaysia. Jadi hari ini kita bertemu lagi dengan saya Remy Rashidi untuk saya berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan kita membuat PND melakukan drone. Pada minggu lepas saya dah berkongsikan di channel YouTube saya berkenaan dengan penggunaan drone di tapak semayan. Jadi pada hari ini saya ambil masa untuk berkongsi pula hasil daripada data yang saya dapat semasa melakukan kerja tersebut. Jadi jom kita pergi. Sebelum tu saya cerita sedikit data saya dapat daripada nursery berlokasi di Tanjung Gemuk, Rompin Pahang. Jadi saya teruskan dengan finding saya. Jadi trial ini kita gunakan drone seperti mana yang saya pernah bagi tahu tadi. Kita dah buat sebanyak 8 pusingan trial ini 8 pusingan di dalam masa 2 bulan. Okey. Jadi drone ini kapasitinya adalah 60 liter per blanket hektar dengan tank kapasiti 15 liter. Dan menggunakan 2 unit bateri di dalam satu penerbangan. Jadi drone operator ni ada 10 set bateri. Jadi dia boleh terbang 5 kali dalam satu masa. Okey. Jadi nursery ini kapasiti dia lebih kurang 100,000 dan dia menggunakan sistem G-Drip daripada kami iaitu G-Planter. 100% menggunakan G-Drip dan tambahan juga nursery ini menggunakan konsep pengisian beg in situ ataupun tanah di bawah di mana mereka melakukan kerja pelau dan juga rotavator dan kemudian diorang isi tanah direct daripada situ bukan daripada tanah luar. Okey. Soil condition dia ada sedikit mix of sand dan juga clay. Watering dia buat 2 ke 3 liter sehari daripada 20 ke 45 minit mengikut kalibrasi yang telah dilakukan. Dan nursery ini menggunakan control relay fertilizer seperti Eco dan juga Agroblend. Okay, jadi produk yang saya nak highlight hari ini adalah produk daripada kami iaitu penggunaan Diethane NT. Seperti mana yang saya tunjuk dekat dalam skrin ni, Diethane ini adalah disease control jenis preventif. Okay. Dia merupakan kelas 4, packaging 1 kilo dan juga merupakan contact chemical. Dan ini banyak digunakan di pasaran pada ketika ini, Diethane. Manakala produk kedua untuk disease control juga atau kita panggilkan DuPont Stinger. Okay. Produk ini adalah produk yang berbentuk curatif. Okay, jadi produk ini adalah kelas 3, satu botol dia ada lebih kurang 250 ml. Kebaikan produk ini tuan-tuan, dia ada dua AI dalam satu produk iaitu Pixostrobin dan juga Cypocronazole. Okay, jadi dua-dua ni satu AI yang bagus untuk kita selesaikan masalah-masalah disease di tapak semayan. Okay. Produk berikutnya adalah G505 di mana G505 ni adalah pest control. Dia dalam botol 1 liter dan dia juga mempunyai 2 AI dalam satu iaitu chlorpyrifos dan juga cypermethrin. Yang berikutnya adalah penggunaan Miracle Union. Kita panggil stiker anti-drift dan juga duration control. Miracle Union ni tuan-tuan adalah satu produk di mana khas direka untuk duration control. Duration control ni maksudnya dia boleh bagi kawalan tu lebih lama dan yang paling penting sekali dia boleh bagi medium ataupun spray tadi tu lebih berat. Kita reka khas juga untuk pengguna drone spray. Yang berikutnya adalah foliar fertilizer yang kita panggil Florica 63, sangat banyak dan meluas digunakan di tapak semayan sekarang. Foliar fertilizer ni bagus bukan sebab apa? Dia punya NPK value adalah 21 plus TE. Dan dia dalam 25 kilo punya bag dan dia adalah sangat soluble. Okay. Dan kebaikan dia juga dia adalah high purity dan superior quality raw material. Dan ini telah kita test. Kelima produk ni kita dah test di tapak semayan buat ketika ini menggunakan konsep konvensional iaitu menggunakan CKS ataupun mist blower. Tapi kali ini kita guna lain sikit, kita aplikasi di dalam penggunaan drone. Jadi apakah dia punya jadual tuan-tuan? Okey, saya ceritakan dengan jadual dia. Jadi jadual saya senang je, sama juga dengan jadual yang telah saya sediakan untuk konvensional di mana kita boleh gunakan Diethane dan Stinger secara berangsur-angsur ataupun pada pusingan ni kita gunakan Diethane, pada pusingan berikutnya kita gunakan Stinger.
Kenapa saya gunakan dua-dua ni secara berasingan? Kerana macam ni tuan. Dietine fungsinya adalah preventif. Manakala DuPont Stinger adalah fungsinya lebih kepada kuratif. Jadi andai kata nursery tuan dalam masa sebulan menggunakan 2 pusingan. Jadi dalam 2 pusingan tu juga tuan akan dapat preventif dan juga kuratif. Jika ada benih-benih tuan yang telah terkena dengan disease, jadi stinger ni boleh bantu untuk selesaikan masalah tersebut. Dalam masa sama ada juga konsep preventif dalam tu. Okey. Dietine ni kita gunakan 155 gram, manakala DuPont Stinger pula 52 ml dalam satu drone. Kita campur 55 ni. Sekejap lagi saya akan ceritakan bagaimana kaedah campuran. Okey. Seterusnya G505 kita gunakan sebanyak 155 ml, manakala Florica 63 sebanyak 330 gram. Dan kita gunakan Miracle Union sebanyak 15 ml ataupun 1 ml per 1 liter air. Jadi semua produk ni kita boleh campur sekali, tak ada masalah. Okey. Okey, ini adalah SOP dia. Yang sebagaimana saya pernah cerita sebelum ini dalam perkongsian di YouTube. SOP dia paling penting, satu, dia perlukan pre-flight checking. Pre-flight checking ni apa tuan-tuan? Dia perlu buat apa ni? Pastikan equipment dia dah fully charging, remote control semua dah di-charging, blade dia tak ada masalah, physical drone tu sendiri dalam keadaan yang baik, dan yang paling penting sekali nozzle. Nozzle tu dia perlu cuci dulu. Maksudnya dia perlu running dulu untuk pastikan apa saja racun-racun yang ada dalam sistem drone itu terlepas. Sebab walaupun kita dah tukar tangki dia tuan-tuan, sebagaimana dalam ni kita tulis dia pakai tangki PND, namun di dalam pipe dia masih ada lagi sisa-sisa. Jadi kita perlu pastikan air dalam sistem tu dah sama sekali hilang. Jadi ini sebagai memastikan tak ada residu di dalam tu. Jadi lagi-lagi lah kalau drone ni sebelum ni digunakan untuk meracun rumput. Jadi berikut apa? Ni adalah SOP untuk kita bancuh racun tuan-tuan. Okey, jadi sebagaimana dalam gambar kita boleh dalam pusingan ini, ladang ini, tapak semai ini dia menggunakan DuPont Stinger. Maksudnya sebelum ni dia dah pakai Dietine. Jadi pada pusingan ni dia menggunakan Stinger. Cuma tambahan saya dekat sini saya tambahkan Clearview. Kenapa saya tambah Clearview ni tuan-tuan? Nanti dekat dalam video kita just nak nampakkan partikel air tu. Sebab Clearview ni adalah pewarna biru. Jadi bila kita tambah, kita akan dapat nampakkan dia warna biru di dalam semburan tu. Di samping kita dapat buktikan kepada customer kita bahawa semburan drone tu kena kepada sasaran, iaitu pokok sawit, bukan dibazirkan. Okey, Miracle Union ada dekat pokok, dibantu dengan Clearview untuk menampakkan lebih jelas partikel air itu berada di mana. Okey, jadi kita mulakan dengan bancuhan, masukkan, tapi bukanlah kita bancuh di dalam satu bekas tuan-tuan ya. Ini just gambar. Okey, maksudnya Stinger, G505 ataupun Nurel, Florica, Miracle Union dan Clearview ni kita bancuh dalam satu bekas. Baru kita tuang ke dalam ni. Yang ini gambar sekadar hiasan tuan-tuan. Okey. Dan ya betul, produk ini boleh dicampur sekali. Kalau Dietine pun boleh dicampur sekali. Tiada masalah. Kita dah lakukan kajian, kita dah buat dan resultnya adalah sangat bagus. Jadi SOP yang ketiga. Ini adalah apa yang hasil daripada data yang kita dapat. Okey. Satu penerbangan drone ini dapat pergi sebanyak, dia boleh cover sebanyak 3,000 pokok tuan-tuan. Okey, 3,000 pokok di dalam masa 5 minit. Okey. Kenapa 5 minit? Sebelum ni kita ada buat calibration ya. Kita dalam segala bentuk semburan kita pastikan kita buat calibration, sama ada guna blower ke, guna CKS ke, guna Bravo ataupun guna drone. Okey, calibration yang paling penting. Jadi daripada calibration tu, sebelum ni ada kita dah try terlampau laju, dia boleh cover sampai 5,000 pokok, tapi pokok tu tak basah. Jadi dia tak kena sasaran dengan baik. Ada juga terlampau slow sampai dia terlampau basah. Jadi dia cover 2,000 pokok saja. Setelah melalui beberapa teknik-teknik kalibrasi, jadi yang berkesan kita dapat adalah 3,000 pokok dalam masa 5 minit. Jadi dalam masa 5 minit tu dia dapat cover pokok tu dengan cantik, dan disambil yang paling penting semua sasaran kena basah yang sesuai untuk pokok tersebut. Okey. Jadinya lagi satu sebagai tambahan, kita galakkan penggunaan drone ni hanya setelah pokok ini 2 bulan
selesai di transplant ataupun dia dah dialih tanam di peringkat nursery 2 bulan barulah dia pergi masuk drone. Kerana apa tuan-tuan? Satu, kerana pokok masih kecil. Kipas drone ni dia punya tujahan angin dia sangat kuat, dia akan membuatkan pokok tu boleh tercabut. Yang kedua, pada peringkat awal kita buat PND untuk anak benih yang baru sahaja selesai dialih tanam. Kebiasaannya satu pam tu boleh pergi sampai 700 pokok. Jadi dia punya productivity masih tinggi. Jadi tidak ada masalah yang besar untuk nursery mengejar pusingan melakukan PND. Okey. Jadi apa lagi? Satu penerbangan drone memerlukan 2 bateri. Jadi 2 bateri. Jadi secara armnya drone operator perlukan ada banyak set bateri di mana dia perlu terus habis pergi cas. Habis pergi cas. Maksud dia perlu cas on site. Terpulang sama ada dia nak cas dekat pejabat ataupun macam mana, dia perlu berkolaborasi dengan pihak pengurusan nursery untuk memastikan bateri tu terus dicas. Jadi bila cas, dia akan terus dapat buat kerja sampai petang. Okay? Sebab duration dia pun juga berbeza. Okay? Dia tak boleh spray terlampau panas dan tak boleh spray terlampau lewat. Okay? Jadi hanya satu drone operator saja diperlukan untuk operasi ini. Jadi sangat jimat pekerja. Tak ada masalah. Okay? Mungkin jika pihak pengurusan berbesar hati atau berbaik hati, dia boleh bantu untuk pergi cas bateri tadi. Okay? Jadi ini adalah sampel penerbangan yang telah dilakukan di tapak semayang tersebut. Seperti mana yang saya telah kongsikan sebelum ni. Tuan-tuan boleh tengok, okey. Bila kita taruh clear view dekat dalam tu, kita dapat tengok droplet dia. Tuan tengok? Okey, droplet dia nampak. Okey, bila habis dekat kawasan tu, ditambah, dia jalan balik dan dia spray balik. Dia matikan, dia jalan. Dia matikan, dia jalan. Jadi semua perkara ni dilakukan dengan automatik dan untuk membuatkan racun kita digunakan hanya berada di kawasan sasaran. Dan yang paling penting sekali, dia jimat. Okay? Jadi Medical Union memastikan partikel tu halus. Jadi kalau tuan tengok, semua semburan tu semua ke bawah. Tak ada spray drift, orang kata. Minimum spray drift tu. Jadi di samping dia membagikan partikel tu berat, okay, tuan boleh tengok tu, dibagi partikel tu berat ke bawah saja, bukan dia dibawa oleh hasil daripada kipas tu punya terjahan. Dia juga memastikan duration control. Maksudnya racun tuan-tuan tu lebih lama berada di daun-daun pokok tersebut. Okay? Jadi spray ni hanya boleh dilakukan 7 ke 11 pagi, saya cadangkan, dan petang selepas pukul 4 sahaja. Jadi di antara pukul 11 ke pukul 3 atau sebelum pukul 4 tu, saya tak galakkan melakukan kerja PND sebab mengikut daripada kajian kami, hasil kami, tidak digalakkan kerana dia akan mengundang masalah lain dan sangat tidak berkesan. Okay? Jadi kalau tuan tengok kat dalam video ni saya tunjukkan dia punya kawasan tu dah cukup basah. Okay? Pokok-pokok tu semua nampak basah dan tak ada masalah. Dia terus. Okay? Jadi akan terus buat hingga 3,000 pokok dalam masa 5 minit. Okay? Ni. Jadi ini adalah result tuan. Kalau tuan tengok ini selepas di spray, inilah result dia tuan. Dia ngam-ngam kena semua pokok, kena semua daun-daun. Okey. Ini adalah hasil-hasil setelah 2 bulan proses ini dilakukan sebanyak 8 pusingan. Di mana ladang ini menggunakan 4 pusingan sebulan ataupun dipanggil setiap minggu. Sebab apa? Sebab sebelum ni dia ada masalah disease. Okey. Jadi sebelum ni ada masalah disease, tuan boleh tengok sekarang hampir katakan kesemua pokok tu tak ada lagi masalah disease. Okey. Dan pokok tu juga sangat cantik. Kenapa? Kita juga ada letak florika di dalam tu, iaitu foliar fertilizer. Okay. Ini adalah seperti mana saya cakap tadi, gambaran yang jauh sikit, pokok 2 bulan, 8 pusingan spray. Pokok hijau tuan-tuan. Okay. Dan hampir katakan disease dan pest masalah pest pun tak banyak. Tuan boleh tengok sendiri dalam gambar. Orang kata seeing is believing. Okay. Jadi tuan boleh tengok sendiri gambar ni kat sini. Jadi ini adalah costing. Okay, ada orang pernah tanya saya, kalau dah buat semua tak ada costing pun tak guna. Okay. Jadi costing, tuan dah campur semua ni, kos-kos ni adalah mengikut harga pasaran. Okay. Jadi secara keseluruhannya kos solution 1. Kenapa saya cakap solution 1? Solution 1 adalah menggunakan dietane. Okay. Jadinya kos keseluruhan di kat sini tuan adalah 0.011 sahaja per pump per round. Manakala kos kedua adalah menggunakan DuPont Stinger,
kosnya tersebut adalah RM0.014 per pump per round. Jadi secara overallnya, jika tuan menggunakan dua pusingan sahaja sebulan, jadi kos tuan adalah sebanyak 0.014 plus dengan 0.011. Hanya 0.02 ataupun 3 sen sahaja satu bulan. Jadi kalau tuan kali dengan 10 ataupun 9 pusingan, kos tuan hanyalah 22 sen sahaja jika menggunakan kombinasi ini. Selepas ini mungkin saya akan sharekan, sebab ada yang pernah bertanya saya, Cik Remy boleh kongsikan tak teknik ini versus konvensional, iaitu CKS ataupun mist blower. InsyaAllah saya akan kongsikan selepas ini detail sistem P&D solution daripada G-Planter ataupun racun-racun yang ada kat sini berbanding dengan chemical ataupun teknik-teknik yang ada di pasaran. Okay? Jadi ini yang tuan boleh tengok. Jika ada soalan nanti boleh tanya lagi, tak ada masalah. Okay? Jadi drone ni kita kata lebih kurang 60 ke 65 lah tuan. Sebab ini drone adalah bukannya milik kami. Ini drone ini kita ambil guna daripada apa yang ladang dah buat, bantu. Kami hanya chemical dan juga consultation untuk nursery tersebut. Kami bantu chemical untuk drone tersebut. Jadi saya share ni hanya untuk memastikan bahawa drone operator yang berada di kampung tadi ada peluang untuk di pasaran di tempat lain juga. Okay? Jadi apa yang kami nak tunjuk dekat sini? Dengan menggunakan sistem yang telah kami sediakan ini, dia akan, satu yang paling penting, dia akan improve productivity tuan-tuan. Sangat bagus. Menyelesaikan masalah labor issue. Okay? Seorang je tuan. Memang sangat jimat. Okay? Yang ketiga, chemical solution yang saya tunjukkan tadi semua ada di G-Planter dan telah proven setakat ini. Yang keempat, yang agak penting juga, pekerja tak kena chemical tuan. Berbanding pekerja tadi guna pump CKS untuk spray, ini pekerja tersebut hanya perlu bancuh saja. Bancuh, then tuan boleh spray pakai drone. Pekerja tak langsung kena chemical. Okay? Dia juga improve safety during chemical spray. Jadi tak ada orang dekat situ. So memang sangat less problem to labor dan improve the quality of oil pumps. Tuan punya pokok tadi tuan tengok memang bagus, memang cantik, memang hijau, tak ada masalah disease, pest pun tak berani hinggap dekat situ. Okay? Yang paling penting sekali, top notch after sales service. Kami ada dengan tuan-tuan sepanjang masa tuan menggunakan produk kami. Jadi kita bagi total package with proven record dan juga teknologi. Sebab tu mana-mana saya pergi, saya akan menggunakan moto "We are your perfect nursery partner". Okay? Jadi itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada anda semua dan memberikan gambaran yang lebih jelas berkenaan dengan drone yang kami kongsikan sebelum ini. Drone ini saya tidak cerita siapa nama owner dan juga saya pun tak cerita dengan lebih lanjut berkenaan dengan nursery ini daripada syarikat mana untuk menjaga kerahsiaan. Tapi saya cuma highlightkan chemical yang digunakan di samping hasil daripada penggunaan teknologi drone bersama dengan chemical yang telah kami bagi tadi. Jadi diharap jika terdapat sebarang soalan, bolehlah berhubung dengan saya di nombor 019-7722-449 ataupun terus menghubungi saya di saya punya Facebook, Remy Rashidi, dan juga channel saya. Sekian dahulu daripada saya, Remy Rashidi. Semoga kita berjumpa lagi di perkongsian yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.